Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya muliakan Tuan Haji Salamian, Ketua Penerangan Wanita Hajah Cik Siti Zalif, sorry saya lupa nama. Para hadirin, kaum-kaum ibu yang terlalu ramai, sekalung tepukan gemuruh kepada kaum-kaum ibu yang begitu semangat malam ini hadir ke ceramah saya. Syukur Alhamdulillah. Dengan cuaca yang baik, dengan keadaan yang begitu tenang, syukur kita berada dalam sebuah negara yang selamat. Saya juga mengalu-alukan kedatangan penyokong-penyokong PAS kiranya ada di luar sana. Saya juga mengalu-alukan kedatangan penyokong-penyokong Tegar Parti Keadilan Rakyat sekiranya ada. Walaupun mungkin anda menyampah lihat wajah saya, meluat mendengar suara saya, tetapi percayalah, apa yang saya akan wawarkan malam ini adalah cerita benar belaka. Mungkin nafas kita berbeza, agenda politik kita berbeza, namun percayalah para hadirin, hanya satu yang tidak dapat memisahkan kita. Melayu dan Islam tidak dapat dipisahkan sama sekali. Apa perlunya kita bergaduh sesama kita hanya kerana satu pengkhianat bangsa? Apa perlunya kita bercakaran sesama kita kerana hanya satu manusia Dajjal? Mengapa perkataan Dajjal saya gunakan? Mungkin anda fikir terlalu kasar dan kesat, tetapi saya memerlukan 2 jam 2.5 untuk saya menerangkan pelbagai kelaku si Dajjal, dan anda akan faham mengapa saya memanggil beliau dengan gelaran Dajjal itu. Apa perlunya saya jelajah satu Malaysia? Apa perlunya saya difitnah, dimaki, dibaling batu, dicarut, dihina kalau bukan berpaksikan kebenaran? Saya telah memperjuangkan isu ini lebih 14 tahun yang lalu. Saya adalah pencetus Warkah Keramat, salah laku timbalan Perdana Menteri bertarikh 5 Ogos 1997 yang telah membawa satu ledakan Hiroshima yang tidak terbendung. Orang tidak tahu apa yang saya alami, para hadirin. Malam ini anda dengar baik-baik bagaimana saya ditangkap polis. Lebih 50 polis cekuk saya, seolah-olah saya botak cin, seolah-olah saya Kalimutu, seolah-olah saya Padman Naden yang kerat Susilawati. Inilah Anwar Ibrahim. Bila dia ada kuasa, dia gila kuasa, dia meroyan. Dia buat negara ini seolah-olah tidak ada undang-undang. Saya ditahan di bawah tahanan rumah lebih hampir 8 bulan. Saya telah melalui pelbagai keadaan terseksa yang anda semua tidak rasa. Dan malam ini saya akan hujahkan satu persatu. Mengapa saya begitu marah kepada insan yang satu ini? Dia cukup bahaya kepada negara. Beliau adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara yang harus kita tentang habis-habisan. Dan mengapa saya panggil Dajjal, anda akan faham, para hadirin. Apa perlunya saya mengzalimi darah daging saya, abang saya Azmin, selaku timbalan Presiden PKR, tepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Tetapi kalau Nabi Nuh pun membiarkan anaknya mati karam, manakah mungkin saya menghalalkan kemungkaran yang berlaku melampaui batas dalam keluarga saya? Tidak sama sekali, para hadirin. Orang yang saya maksudkan ini seperti yang saya katakan, beliau adalah ejen Yahudi yang harus kita tentang. Insan yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin, para hadirin. Gelaran ini bukan saya yang bagi, jangan marah saya. Siapa yang telah menobatkan gelaran ini kalau tidak lain dan tidak bukan iaitu Mat Sabu. Betul atau tidak? Tahun 1967, setahun sebelum Anwar dipecat, siapa yang memanggil Anwar dengan Al-Juburin kalau bukan Mat Sabu? Tapi apa jadi hari ini? Inilah imej pemimpin PAS. Dia dah ludah, dia jilat balik. Dia ludah, dia jilat balik. Ini munafiknya orang-orang kepimpinan PAS. Saya nak cerita malam ini. 1 jam pertama hanya cerita. 1 jam anda perlu tahu kronologi cerita, apa yang berlaku dalam keluarga saya, apa yang berlaku dalam negara, supaya anda faham. Dan 1 jam yang kedua baru serangan bertubi-tubi yang akan saya lakukan kepada ketua pembangkang nombor 1 yang cukup bahaya kepada bangsa kita dan negara kita, para hadirin.
Satu masa dulu Mat Sabu dengan orang PAS datang cari saya di pejabat saya di Danau Kota Setapak. Kalau ada orang PAS malam ni, sampaikan kepada pemimpin munafik kamu itu. Satu masa ketika Dr. Mahathir belum pecat Anwar, Mat Sabu sanggup habiskan masa 2-3 jam dekat pejabat saya, korek semua skandal seks Syamsidah dengan Anwar, dan menyuruh Azizan bin Abu Bakar, bekas driver Anwar, untuk bersumpah laknat di depan mereka. Mereka puas hati dengan cerita yang mereka dengar. Dia balik ke Kelantan, dia berbincang sesama mereka. Dan Mat Sabu adalah orang pertama yang mengganyang Ayahanda Mahathir di dalam parlimen bertubi-tubi dengan gelaran bahawa Dr. Mahathir telah menyimpan seorang homoseksual yang mereka gelarkan sebagai Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin. Lagi satu saya nak cakap pasal lawyer paling penipu dalam Malaysia, iaitu tidak lain dan tidak bukan siapa lagi kalau bukan kapal pusing. Kenal tak si kapal pusing ni? Kenal? Kerja dia pusing. Dia kalau boleh terbalikkan dunia ni pun dia nak terbalikkan. Ini lawyer paling penipu. Sepatutnya Majlis Guaman harus mengambil tindakan tegas kepada kapal, kerana suatu masa ketika dulu dia adalah lawyer saya. Macam mana dia melanggar etika Guaman? Dari lawyer saya dan Azizan, dia lompat jadi si lawyer Al-Juburin. Saya masih ingat ketika saya panjat ofis si kapal pusing, si Bengali ni seronok, terbeliak mata dia dengan cerita Azizan kena liwat 17 kali dengan Anwar. Dan kapal Singh adalah orang pertama yang telah mencadangkan kepada saya dan Azizan membuat akuan sumpah untuk dihantar, untuk diganyang Dr. Mahathir ketika itu di dalam parlimen. Saya perlu jelaskan perkara ini kerana orang Melayu mudah lupa. Apa kata kapal Singh di dalam parlimen di sekitar tahun 1997? Dia ganyang yang dipertua. Saya mahu tanya, ini Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir, kenapa dia simpan seorang homoseksual di dalam kabinet? Dan disambung pula oleh Mat Sabu. Homoseksual yang kita maksudkan adalah timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Al-Sheikh Al-Anwar Al-Juburin, dan disambut oleh tepukan gemuruh oleh pihak pembangkang. Tapi apa jadi hari ini? Sampah yang telah dihanyutkan oleh Dr. Mahathir, bangkai yang telah dibuang sama sekali oleh Barisan Nasional, dikutip semula oleh pihak pembangkang untuk dijadikan senjata dan dilantik sebagai ketua pembangkang. Inilah moral kamu, wahai orang-orang PAS dan orang-orang adil. Tidak bermaruah sama sekali. Kita dah buang, kamu kutip. Ikan yang busuk kamu kutip. Jadi inilah moral yang ada kepada kepimpinan pembangkang hari ini. Dan apa perlunya saya berhujah? Saya tak pegang satu jawatan pun. Saya bukan menteri, saya bukan senator, saya bukan yang berhormat. Tetapi apa perlunya saya menjelajah satu Malaysia kalau bukan berpaksikan kebenaran? Ianya berlaku dalam keluarga saya, para hadirin. Perit, terlalu perit. Tapi kalau Azmin itu tidak menawarkan diri untuk merampas kerajaan, saya biarkan kepada Allah. Tetapi kalau Azmin dan Anwar bercita-cita besar untuk merampas tampuk kepimpinan negara sedangkan mereka tidak layak sama sekali, manakan mungkin adik dibuang, kakak dibuang, ibu dibuang. Ibu saya Hajah Cik Tung, sudah hampir setahun Azmin tidak ziarah. Di manakah moral bercakap pasal idealism, bercakap pasal perjuangan, bercakap pasal kepimpinan, tapi ibu hari raya pun tidak kunjung. Mak saya rindukan anak dia berpuluh kali telefon Azmin tak dijawab. Apa punya anak? Kalau kerana politik pun kau nak buang, mak, kau tak usah bercakap pasal politik lah Azmin. Tidak lama lagi insyaAllah ibu saya akan tampil ke semua media dan menerangkan siapa Azmin yang sebenarnya. Baru anda faham. Orang kata saya pekakas UMNO, jentera UMNO, bercacai UMNO, saya tak peduli. Hanya Allah tahu apa yang saya buat kerana agama saya, bangsa saya dan negara saya, para hadirin. Dan dengarlah baik-baik 1 jam pertama ini. Saya akan kupas kronologi sejarah yang telah menyebabkan negara dilanda huru-hara, demonstrasi, reformasi di sana sini. Kerana saya telah, apabila saya menulis surat kepada Perdana Menteri ketika itu, ia telah membawa satu ledakan Hiroshima yang tidak dapat dibendung. Ianya bermula dari sebuah cerita keluarga. Apabila seorang pembantu rumah yang bernama Atun, pembantu rumah Azmin, datang menceritakan kepada kami macam tak percaya kerana cerita itu
dianggap cerita dongeng. Maklumlah Anwar ni, kita semua orang Malaysia satu ketika dulu terlampau taksub dengan imej Islamiknya, dengan firmannya, dengan khutbahnya, dengan hadisnya. Anak beranak berkelubung, manakan mungkin menghalalkan segala kemungkaran. Azmin telah dihantar ke Universiti Oxford di London, kononnya dengan alasan mengambil kursus sains politik. Dan ketika itulah si Dajjal Anwar Ibrahim mengambil kesempatan bermukah dengan isteri Azmin di rumahnya. Si Aton pembantu rumah, jangan kita sangka dia potong cili, potong bawang, dia tak tahu apa. Tetapi dia juga mempunyai mata dan telinga untuk melihat kemungkaran apa yang berlaku di dalam rumah. Apabila si Aton menceritakan segala-galanya, kami maki dia balik, kami marah. Kami kata kenapa fitnah seorang pemimpin yang cukup hebat, dan kami tak ambil pusing. Tetapi dengan berkat doa, solat hajat ibu saya, Hajah Cik Tum, segala bukti didedahkan lagi, diizinkan oleh Allah untuk mendapat kebenaran. Tiba-tiba Azizan bin Abu Bakar, bekas driver Anwar, lari tinggalkan Anwar, join abang saya sebagai pemandu. Dan ketika itulah semua rahsia terbongkar. Saya masih ingat ketika Azizan datang mencari saya di pejabat saya, para hadirin. Dia menangis depan saya. Dia kata, "Mi, tolonglah aku, Mi. Aku ibarat keluar mulut buaya masuk mulut naga. Aku dah tak sanggup lagi buat rezeki haram. Aku dah 17 kali dah kena tibai dengan Anwar." Saya kata, "Zan, kenapa kau dengan Mama Tun ni apa penyakit? Kenapa kau fitnah Anwar? Kenapa kau fitnah abang aku? Apa kau nak? Kalau kau nak duit kau cakap, Zan." Sampai ke tahap dia bertanya saya, "Dekat office kau ada Al-Quran tak?" Saya kata, "Kenapa?" Dia kata dia nak bersumpah laknat. Dia ambil wuduk, terus dia lafazkan, "Wallahi wa billahi wa tallahi aku Azizan bin Abu Bakar." Masa tu saya dah meremang bulu roma saya. Saya kata, Cukup setakat ni. Tapi aku susah nak terima, Zan. Kalau betul lah dia liwat engkau, kenapa kau cerita dekat aku? Aku siapa? Kenapa kau tak report polis?" Dan dia persoalkan balik kepada saya, "Kenapa kau bodoh sangat? Dia timbalan Perdana Menteri. Siapa nak percaya aku? Setiap kali dia tibai aku, dia ugut." Dia kata, "Kalau aku report polis, Ketua Polis Negara Rahim Noor akan cekup aku di bawah tahanan ASA. Jadi kau fikir, di mana aku nak mengadu hal aku? Tolonglah ni." Setiap kali dia tibai aku, masa tu saya ingat, para hadirin, bukan saya nak cakap kotor, Azizan sampai tepuk punggung dia. Dia kata, "Aku ni ibarat kentut pun dah tak ada bunyi, dah lohong dah." Dia kata, "Tolonglah aku, Mi, tolonglah." Setiap kali dia tibai aku, dia bagi aku 1,000. Aku mengamuk, dia bagi aku 3,000, dia bagi aku 5,000. Sampai bila aku nak bagi anak-anak aku membesar dengan duit haram, Mi? Tolonglah, Mi, tolong. Sekarang aku join pula abang kau, sekali lagi aku dapat rezeki haram. Saya kata, "Aku tak faham, Zan. Kenapa kau kata rezeki abang aku rezeki haram?" Dia kata, "Yelah, tiap-tiap minggu, setiap hari Rabu, selepas cabinet meeting pukul 5.30 petang, aku terpaksa bawa kakak ipar kau buat kerja tak senonoh dengan Anwar dekat kondo mewah di Bolivia di Bangsa." Saya kata, "Zan, susah aku nak terima, Zan. Cerita ni pelik, Zan. Bagi aku, Anwar adalah khalifah aku, ikon aku, mentor aku, sifu aku. Susah aku nak terima, Zan." Sampai ke tahap dia minta A4 paper yang dia lukiskan bagaimana modus operandi itu berlaku. Dia kata, "Okey, kau tak percaya aku tak apa. Tapi hari Rabu depan, kau bawa adik-beradik kau ikut, kau intip mana dia orang pergi dan apa dia orang buat." Dia lukiskan, "Aku akan turunkan Syamsidah dekat pintu depan Bangsa Shopping Complex. Kereta yang aku bawa, kereta Audi WEU 64. Dan tepat pukul 5.30 setiap Rabu, Datuk Nala Karupan Toke Judi Magnum akan datang ambil Syamsidah dekat pintu belakang dekat kawasan tong sampah dengan si Haram Jadah." Masa tu dia sebut timbalan Perdana Menteri Haram Jadah. Jadi nampak kemarahan seorang driver. Seorang driver boleh maki TPM Haram Jadah. Maknanya dah sampai ke satu tahap hilang hormat itu. Dia kata si Haram Jadah Anwar Ibrahim pun ada dalam kereta tu. Keretanya adalah kereta Daimler warna hijau tua, plate number WBV 37. Dia lukis dekat A4 paper. Jadi bayangkan, para hadirin, kalau seorang driver boleh bagi tahu hari apa, pukul berapa, di mana pertemuan itu berlaku, mustahil dia menipu. Dan dia berkata lagi, "Ni, engkau terpaksa dapatkan stiker nak masuk dalam kondo mewah di Bolivia. Maklumlah, kondo itu bernilai 1 juta, 3 juta, 5 juta hingga ke 7 juta. Tidak semua orang boleh masuk." Dan Alhamdulillah,
Kebetulan kawan saya seorang jutawan, Nurmala, mempunyai satu unit. Saya terpaksa tebalkan muka. Saya call Nurmala, saya kata, Mala, tolong aku kali ini.